Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nampak gayanya drama politik Anwar versus Tun semakin lama semakin hangat, semakin lama semakin banyak twist and turnnya. Di mana kali ini Kem Tun telah mula mengorak langkah. Selepas beberapa hari ini kita nampak Anwar saja mengorak langkah. Soalan kita ialah sejauh mana langkahan Kem Tun ini akan berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya boleh beritahu anda, saya dikabarkan bahawa baru-baru ini berlaku pertemuan rahsia antara Khalid Samad dan juga Anthony Loke bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Di mana dalam pertemuan tersebut, Khalid Samad dan juga Anthony Loke cuba untuk memujuk Tun Mahathir agar kekal bekerjasama, kekal bersama-sama dengan Pakatan Harapan Plus iaitu DAP dan juga PAN. Dan mereka juga menyatakan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir. Dan dalam masa yang sama juga, dalam pertemuan tersebut, mereka telah memberikan jaminan kepada Tun Dr. Mahathir agar mereka akan cuba sedaya upaya untuk memujuk PKR untuk bersama-sama dengan Tun dan juga memujuk Anwar Ibrahim agar menerima ketetapan Pakatan Harapan yang pada asalnya iaitu Tun sebagai Perdana Menteri selama 6 bulan dan juga Anwar sebagai Timbalan Perdana Menteri yang akan mengambil alih kerajaan selepas tempoh 6 bulan tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam pertemuan tersebut, apa yang saya boleh beritahu anda di sini ialah Tun mengatakan kepada kedua-dua insan ini, iaitu Khalid Samad dengan Anthony Loke, bahawa dia tidak perlukan Anwar. Dia juga tidak perlukan Pakatan Harapan sebenarnya. Tetapi Tun beritahu kepada Khalid Samad dan juga Anthony Loke, Anwar dan juga Pakatan Harapan Plus ini, DAP dan PAN ini, merekalah yang sebenarnya memerlukan Tun Dr. Mahathir. Dan kalau kita ikutkan pun tuan-tuan puan-puan sekalian, nampak macam logik juga benda ni. Sebab sekian lama Pakatan Harapan, sebelumnya Pakatan Rakyat berjuang untuk menentang UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya, tetapi gagal untuk membentuk kerajaan pusat. Paling-paling kuat pun mereka cuma menang beberapa negeri dan juga mengurangkan undi popular Barisan Nasional sajalah. Tetapi mereka masihlah gagal untuk orang kata apa, step over the line kita panggil. Tetapi bila Tun Dr. Mahathir dan juga timnya menyertai Pakatan Harapan pada tahun 2018, ini menyaksikan kemenangan buat kali pertama pihak yang selama ini kalah dalam pilihan raya mengatasi Barisan Nasional. Dan daripada satu segi memang Tun punya argument berkenaan dengan Pakatan Harapan Plus inilah yang memerlukan Tun agak legit. Dan apa yang saya difahamkan, Khalid Samad mengakui hakikat tersebut. Okey, Khalid Samad mengakui hakikat tersebut, Anthony Loke juga mengakui hakikat tersebut dan mereka meminta jasa baik Tun untuk memberikan mereka masa untuk memujuk PKR, memujuk Anwar dalam hal ini. Dan Tun bersetuju secara asasnya, cumanya Tun telah memberikan kata dua kepada mereka berdua inilah. Dalam arti kata lain, memberikan kata dua kepada DAP dan juga PAN. Okey, so sama ada you nak sokong I, Tun kata, ataupun you kekal geng dengan Anwar. So kalau mereka memilih untuk geng dengan Anwar, memilih untuk kekal bekerjasama dengan Anwar, kan, maka Tun tidak akan bersama DAP dan juga PAN, tetapi akan mewujudkan satu blok ketiga menentang kedua-dua Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan prospek perpecahan ini sebenarnya kalau ikutkan sangat ditakuti oleh Pakatan Harapan Plus. Sebab selama ini mereka membina kekuatan dengan sokongan Kem Tun. Seandainya kalau Tun menarik kembali sokongan kepada mereka dan mewujudkan satu kem yang ketiga, okey, yang ini kita masih lagi perlu untuk mendapatkan butiran berkenaan dengan kem ketiga ini. Sebab Tun, kalau dia kata dia mewujudkan kem ketiga, bermaksud dia sebenarnya dah ada dia punya tim dia sendiri yang memang bila-bila masa sahaja akan melompat untuk menyertai Tun sekiranya kalau Tun nak mewujudkan kem yang ketiga. Jadi kalau anda kata benda itu berlaku, benda ini akan memberikan masalah besar kepada Pakatan Harapan secara asasnya. Dalam undi Melayu pun confirm hilang. Dan mereka juga kehilangan satu tokoh figura yang boleh diketengahkan untuk menjadi muka, menjadi face kepada Pakatan Harapan Plus. Dan prospek ini pastinya tidak mahu, tidak diingini oleh Pakatan Harapan Plus, DAP dan juga PAN. Jadi Khalid dan juga Anthony Loke telah memberikan satu orang kata apa, ketetapan kepada Tun bahawa kami perlukan masa. Kami perlukan masa untuk berunding dengan PKR. Dan jikalau gagallah rundingan tersebut, maka memang tak boleh tidak,
Pakatan Harapan Plus, PAN dan juga DAP ini akan bersetuju melantik Tun Mahathir sebagai pengurusi Pakatan Harapan, Ketua Pakatan Harapan dan menyingkirkan Anwar. Dan kalau anda perhatikan, sejurus kata baru-baru ini, kita nampak tiba-tiba Khalid Samad tak semena-mena mengeluarkan satu kenyataan yang mengatakan bahawa tanpa kerjasama dengan Mahathir, Anwar masih lagi berada dalam penjara. Tiba-tiba pula, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, tiba-tiba kenyataan tersebut keluar. Dan ini sebenarnya menguatkan lagi sebenarnya betapa Pakatan Harapan Plus ini sangat bergantung harap pada Tun, dan jika mereka terpaksa memilih antara Tun Mahathir dan juga Anwar, pastinya mereka akan memilih Tun Mahathir. Namun begitu tuan-tuan puan-puan sekalian, rasa-rasanya kem Anwar orang kata apa, berjaya menghidu pertemuan rahsia ini, dan mula orang kata apa, kem-kem PKR ini orang kata apa, memberikan kata dua secara tersendiri kepada para pimpinan dalam Pakatan Harapan, seperti yang dinyatakan oleh Iswani Morni ini, di mana beliau telah menyatakan bahawa tiba masa ada pimpinan dalam PAN dan juga DAP berani melawan arus pimpinan yang menyokong Tun sebagai Perdana Menteri. Okey, dan mereka juga menyatakan bahawa persoalannya siapa yang berani nak mulakan perkara ini, penentangan ini, seperti mana mereka telah menentang Azmin dan juga geng-geng orang kata apa, dia orang panggil Sikitul lah satu ketika dahulu. Jadi nampaknya pertarungan antara dalaman Pakatan Harapan antara Kem Tun dengan Ken Anwar ini semakin lama semakin membarah dan tidak dapat disembunyikan lagi. Walaupun mereka cuba untuk mengalihkan perhatian kita dengan orang kata apa, tiba-tiba pula menyebarkan isu tentang Ustaz Mukhtar Senik kan, tiba-tiba pula mereka memainkan isu berkenaan dengan cadangan Bank Dunia agar KWSP melanjutkan orang kata apa, had minimum pengeluaran wang simpanan atau wang cawangan KWSP pada usia 65 tahun. Mereka gunakan benda ini untuk menyerang kerajaan, padahal bukan kerajaan pun yang bagi cadangan, bukan Menteri Kewangan bagi cadangan, tetapi Bank Dunia yang bagi cadangan. KWSP tak keluarkan nyata apa-apa lagi, tapi mereka dah mula melambungkan perkara ini. Walaupun mereka cuba untuk bermain-main dengan beberapa isu-isu luar, tetapi percayalah, usaha mereka untuk menutup pertarungan, perbalahan, pergaduhan ataupun pertembungan antara Kem Tun dengan Anwar dalam Pakatan Harapan Plus ini tidak dapat sembunyikan lagi tuan-tuan sekalian. Dan macam biasa, sediakanlah popcorn, sediakanlah nugget, drama ini semakin jauh lagi untuk ditamatkan. Okey? Jadi terima kasih kerana menonton video saya. Jumpa lagi dalam video lain yang akan datang. Salam hormat, salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.